بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه موالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita dengan kita membaca surah Fatihah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Nastaftihu jalsah mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna wa aba'una salihun. Wa anna Allah yudkhiluna niyatana fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ala man nawa sahib al-kitab al-adhkar lil Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala wa sahib mutarjama hadha al-kitab al-marhum al-arif billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumit, wa kadzalika ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sambung pembacaan kitab Al-Adhkar, dan kita masih lagi dalam bab yang memperjelaskan tentang biografi pengarang kitab tersebut, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Telah pun kita selesai daripada bab yang memperjelaskan tentang keturunan beliau, kelahiran dan kehidupan beliau, dan juga selesai kita sampai kepada kelahiran dan kehidupan beliau. Maka hari ini kita akan sama-sama membaca bab yang memperjelaskan tentang guru-gurunya beliau, sampailah nanti tengok manalah bab yang kita berhenti insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Guru-guru Imam Nawawi rahimallahu ta'ala. Diperjelaskan beliau Imam Nawawi rahimallahu ta'ala pernah belajar dengan Ar-Radhi bin Al-Burhan dan dengan Maha Guru Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, dan dengan guru beliau lagi yang bernama Zainuddin Abdul Da'im, dengan Imamuddin bin Abdul Karim Al-Haristani, dengan Zainuddin Abu Baqa Khalid bin Yusuf Al-Maqdusi An-Nabulsi, dan juga dengan Imam Taqiyuddin bin Abul Yusur, Imam Jamaluddin Asy-Syairafi, Imam Syamsuddin bin Abu Umar, dan ramai lagi daripada golongan orang-orang yang setingkat dengan mereka. Tetapi dia mengambil pelajaran hadis daripada gurunya, iaitu Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Undulusi,
yang mana beliau juga mempelajari ilmu fiqh daripada gurunya Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Uthman Al-Maghribi Al-Maqdusi, dan juga Imam Syamsuddin Abdul Rahman bin Nuh dan Imam Izzuddin bin Sa'ad Al-Arili. Dan kemudian beliau menimba ilmu lagi dalam ilmu bidang usul fiqh daripada gurunya Al-Qadi At-Taflisi. Dan beliau belajar ilmu nahu. Ilmu nahu adalah ilmu grammar bahasa Arab, para jemaah sekalian. Ilmu grammar bahasa Arab. Ini susah ilmu ni. Sangat-sangat susah. Kenapa saya mengatakan susah, para jemaah sekalian? Sebab dia tak macam grammar English grammar ataupun Malay grammar. Sebab grammar bahasa Arab ni pecah cabangnya banyak sekali, para jemaah sekalian. Pecah cabang dia banyak sekali. Kalau macam saya cuit sikit lah, ilmu nahu ni, ilmu nahu bahasa Arab ni, terutama sekali bahagian dia punya bahagian dia punya past tense, present tense, past continuous tense, present continuous tense. Senang cakap, the tenses ni semua, para jemaah sekalian, dia pecah kepada 14, para jemaah sekalian. Ini 14 ni, satu saja pecah lagi, satu lagi pecah lagi. Semua kena dekat sini, para jemaah sekalian. Saya rasa kalau ada anak-anak muda, yang anak-anak yang belajar di madrasah, madrasah sepenuh masa, mereka tahulah ilmu ni, macam mana pening kepalanya ilmu ni. Sebab apa? Satu, kita kena belajar. Nombor dua, kita kena faham. Dan nombor tiga, kita kena hafal. Tak hafal, tak boleh. Mesti hafal, para jemaah sekalian. Mesti hafal. Kalau tak hafal, aduh, susah, para jemaah sekalian. Begitulah dia ilmu nahwu. Imam Nawawi rahimallahu taala, beliau mengambil daripada siapa? Beliau belajar daripada siapa? Dijelaskan, ilmu nahwu beliau belajar daripada Syekh Ahmad Al-Misri, dan beliau juga telah membaca di hadapan Ibnu Malik. Ibnu Malik, sebuah buku yang dikarangnya. Kalau tidak silap saya, ilmu nahwu ni banyak sekali para alim ulama yang karang, para jemaah sekalian. Ilmu nahwu banyak para alim ulama yang karang. Kalau disebut Ibnu Malik, kemungkinan Ibnu Malik Al-Andalus, para jemaah sekalian. Sebab ada seorang ulama besar di kota Andalus, di kota Andalus. Andalus tu dekat mana? Dekat negeri Europe, para jemaah sekalian, dekat Spain sana, para jemaah sekalian. Beliau ini mempunyai sebuah karangan kitab, yang mana karangan kitabnya beliau ini sudah menjadi makanan orang-orang yang mendalami ilmu bahasa Arab. Dia kalau tak baca kitab ni, dia tak belajar kitab ni, dia tak faham kitab ni, dia tak hafal kitab ni, maka nanti dia susah untuk nak memahami kitab-kitab ilmu bahasa, kitab-kitab di dalam bahasa Arab. Sebab sebagian besar kitab-kitab di dalam bahasa Arab dia tidak berbaris, para jemaah sekalian. Maka bila tidak berbaris, bila kita belajar ilmu nahwu ni, ilmu bahasa Arab ni, sebenarnya kalau ikut betul-betul ilmu bahasa Arab ni dia ada dua. Satu ilmu nahwu, lagi satu ilmu saraf, para jemaah sekalian. Ilmu nahwu ni nak tentukan baris dia apa. Dia baca baris depan ke, dia baca baris bawah ke, baris atas ke, baris mati ke. Kalau ilmu saraf ni, dia berubah, para jemaah sekalian. Berubah. Dia daripada perkataan yang 3 huruf, dia boleh berubah menjadi kepada 4 huruf. Dia boleh berubah menjadi 5 huruf. Dia boleh berubah menjadi 6 huruf. Tu dia, para jemaah sekalian. Paling sikit perkataan bahasa Arab 3 huruf. Satu perkataan bahasa Arab paling sikit 3 huruf. Paling banyak perkataan bahasa Arab 6 huruf. Yang disebut dengan fi'lun sudasi. Fi'il yang 6 huruf. Kalau paling sikit 3 huruf, fi'lun thulathi. Jadi ilmu bahasa Arab ni, para jemaah sekalian, seperti tadi saya jelaskan, Ibnu Malik ni, beliau mempunyai karangan kitab beliau ini yang bernama Alfiyah Ibnu Malik. Alfiyah Ibnu Malik ni, para jemaah sekalian, mesti hafal. Kalau tak hafal, dia takkan mampu baca kitab. Dia takkan mampu nak bercakap dengan bahasa Arab, yang menggunakan grammar yang fasih. Dia tak akan mampu, para jemaah sekalian. Dia tak akan mampu, para jemaah sekalian.
Ya, nak menggunakan dia tak akan mampu. Kenapa nama kitab dia tu disebut Alfiyah para jemaah sekalian? Alfiyah tu dalam bahasa Arab alfun, alf, ya. Alfun tu apa? 1000 para jemaah sekalian. Makna alfun tu 1000. Jadi kitabnya Alfiyah bernama 1000. Kenapa disebut 1000? Sebab ilmu bahasa Arabnya tu, ilmu nahwu dengan ilmu sarafnya itu berbentuk, kalau dalam bahasa Arab disebut nazam. Ya, kalau dalam bahasa Melayu disebut nazam. Senang cakap, dia macam pantun pada jemaah sekalian. Dia macam syair. Syair dia tu ada 1000 syair. Ya, ada 1002 syair. Minta maaf ya. Ada 1002 syair para jemaah sekalian. Ini kena hafal para jemaah sekalian ya. Dan pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik tu, ada pada pembukaan kitabnya itu beliau ada jelaskan ya. Pembukaan kitabnya tu beliau ada jelaskan dengan beliau memperjelaskan tuqarribul aqsa bilafzil mujazi wa tabsutul badla biwa'dil munjazi. Ini janji beliau pada jemaah sekalian ya. Nak kita faham, nak senang faham apa tadi saya baca tu, maksudnya begini. Kalau engkau mampu menguasai aku, berarti apa? Kalau awak ni ya seorang penuntut ilmu mampu untuk hafal aku, maka apa benda yang jauh, ya, tuqarribul aqsa, benda yang jauh tu akan jadi dekat. Tuqarrib artinya apa? Akan dijadikan senang, dekat. Al-aqsa, benda yang jauh ataupun benda yang susah. Sebab itu ya, Masjid Al-Aqsa. Kenapa? Masjid yang jauh, masjid yang susah nak pergi. Betul lah tu para jemaah sekalian ya. Al-Aqsa, itu dia, tuqarribul aqsa bilafzil mujazi. Benda-benda yang susah, perkara-perkara yang susah di dalam pengajian kitab, semuanya akan jadi senang. Dengan syarat engkau kena menguasai aku, engkau kena menjiwai aku, engkau kena apa? Dulu waktu saya belajar kitab ni ya, guru saya bilang apa? Kita ni mesti apa? Kita nak senang baca kitab, kita mesti menguasai kitab Alfiyah. Macam mana menguasai kitab Alfiyah? Kita kena jadikan dia kita punya kekasih. Ya, kita kena jadikan dia kita punya kekasih. Dan Alfiyah ni bagaimana? Dia kalau kita belajar Alfiyah, kita hafalkan kitab tersebut, kita tak boleh hafal benda lain. Sebab kalau hafal benda lain, dia akan jadi dua perkara. Satu, dia akan jadi hafalan Alfiyah tu hilang. Lagi satu, kitab yang lain yang kita hafal dengan Alfiyah sekali hilang. Jadi senang cakap apa? Biasa saya ingat dulu waktu saya masih belajar kitab ini, guru saya cakap apa? Alfiyah ini seperti orang perempuan. Apa dia? Dia tidak seperti isteri, tak mau dimadukan. Dia nak seorang saja. Jadi nak dimadukan bagaimana? Mesti kita kuasainya dulu. Ini kira waktu dulu kita belajar dekat pondok lah para jemaah sekalian, kan dia? Begitulah dia ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan bukan senang untuk nak menghafal Alfiyah ni, bukan senang. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalaulah ada anak-anak muda yang ikut kelas saya ni ya, yang tengok ustaz punya live streaming ni ya, kalau awak belajar kitab nahwu dekat madrasah, belajar kitab Alfiyah, hafalkan Alfiyah tersebut. Kalau hafalkan, insya-Allah apa kitab pun ya, sebab pengarang kitab tu sudah janji, apa kitab awak buka pun, kitab bahasa Arab pun, awak boleh baca dan awak boleh terangkan kitab tersebut. Dah tak payah pakai terjemahan lagi dah. Tu dia para jemaah sekalian ya. Hakadha. Baik. Saya ingat saya nak baca kitab Al-Azkar yang kita baca ni dalam bahasa Arab. Lepas tu saya nak terangkan, tapi bila apa nama saya teringat dulu almarhum Habib Ahmad bin Sumit, penterjemah kitab ini, memperjelaskan. Dia bilang apa? Biar yang kitab bahasa Arab ente baca sendiri, jadi ente faham. Yang kitab terjemahan ente baca dengan jemaah-jemaah semua, sebab mereka orang awam ya. Ada mungkin sebahagian daripada mereka faham bahasa Arab, ada yang tak faham bahasa
bahasa Arab. Hakadha, begitulah dia. Jadi kita ikut cakap guru lah, ya. Selamat kita para jemaah sekalian, ya. Dan diperjelaskan, dan dia juga telah membaca, berarti apa? Dia ni Imam Nawawi, ya, rahimallahu taala, ya. Imam Zakaria Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala membaca di hadapan Ibnu Malik sebuah buku yang dikarangnya. Jadi apa yang saya faham adalah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Sesudah itu dia terus menghasilkan karya-karyanya yang baru. Tengok, berarti betul para jemaah sekalian. Dia dah baca tu kitab, berarti dia dah belajar tu kitab dengan Ibnu Malik, barulah dia menghasilkan karya-karya. Berarti apa? Dia barulah menghasilkan karangan-karangan kitabnya. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Tak boleh, susah para jemaah sekalian. Ya. Dia bukan kitab bahasa Arab ni bukan setakat orang tahu cakap ana ente tau. Tak ada. Bukan setakat pimpin jemaah pergi umrah, pimpin jemaah pergi haji, balik terus dah boleh ana ente. No. Ya. No. Problem ni para jemaah sekalian, kalau tak faham susah. Tu dia. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tekun beribadah dan berzikir, bersabar atas kehidupan yang kasar dalam makan minum yang tidak dapat disifatkan penanggungannya. Tengok Imam Nawawi rahimallahu taala tekun beribadah, subhanallah, ya. Tekun beribadah tu apa? Berarti apa? Istiqamah ibadahnya perlu, ya. Kita perlu ibadah istiqamah. Ya, perlu baik orang yang menuntut ilmu, ya, anak-anak muda yang menuntut ilmu. Jangan hanya sibuk dengan kuliah saja, jangan hanya sibuk dengan awak punya lesson saja, tapi awak perlu ada waktu untuk awak taqarrub ila Allah. Perlu ada waktu yang awak khususkan. Waktu itu adalah antara awak dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dia. Kalau kita menuntut ilmu dan kalau kita menyebarkan ilmu pun sama. Kita boleh pandai nasihat orang, habis kita sendiri tak betul. Kalau kita pandai nasihat orang, kita sendiri tak betul, apa kata Imam Ghazali? Kalau ada orang macam gini, dia kalau mengajar, jangan belajar sama dia. Tak betul para jemaah sekalian. Tak boleh. Dia nasihatkan orang jadi baik, tapi dia sendiri tak baik. Tak boleh. Wrong itu para jemaah sekalian. Salah. Ya, salah. Kena tekun beribadah, kena berzikir, mesti ada zikir. Maksud berzikir mesti ada wirid, mesti ada amalan yang dia teguh amalkan, yang dia selalu amalkan. Apa amalan paling bagus para jemaah sekalian? Seorang penuntut ilmu, apa amalannya paling bagus? Wiridnya 2 macam. Ini yang paling bagus, ya. Tak perlu tanya lagi para jemaah sekalian, tak perlu tanya. Satu, wiridnya itu dia mesti tutup aurat dan dia mesti bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Dan yang ketiga, dia mesti ada wudu. Apa wiridnya? Al-Quran wiridnya. Quran tak boleh lepas. Maksud Al-Quran wiridnya tu apa? Ya, mesti selalu baca Quran. Kalau boleh khatam ulang. Ya, seperti Imam An-Nawawi rahimallahu taala memperjelaskan apa? Dia tak pernah tak khatam Quran. Dan lebih banyak tak dapat nak dikira, ya, khatam Qurannya berapa kali. Ini Imam Nawawi rahimallahu taala. Lagi satu wirid yang perlu ada pada seseorang tersebut. Apa dia? Dia tak ada wudu ke, dia ada wudu ke, dia tutup aurat ke, dia tak tutup aurat ke, dia menghadap kiblat ke, dia tak menghadap kiblat ke, dia sakit ke, dia sihat ke, dia kaya ke, dia miskin ke, dia orang yang menyebarkan ilmu ke, orang yang menuntut ilmu ke, dia kahwin ke, tak kahwin ke, dia ada anak ke, tak ada anak ke. Ya, ini amalan kalau dia baca, ini adalah amalan yang paling senang dan adalah amalan yang paling mujarab. Apa dia para jemaah sekalian selain daripada Al-Quran? Berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tak betul para jemaah sekalian? Awak nak baca Quran, awak mesti ada wudu. Mesti tutup aurat. Mesti suci daripada hadas. Sebab Al-Quran tu jelaskan di dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya kecuali kamu bersuci, bersih. Tengok.
Kalau selawat pula, macam mana para jemaah sekalian selawat? Selawat bila-bila kita boleh selawat. Orang perempuan dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan haid boleh selawat. Dalam keadaan masak boleh selawat. Ya. Saya pernah diberi makan ya oleh seseorang ya. Tapi saya dah pun janji pada dia yang saya takkan sebut namanya. Tapi orangnya apa? Bila dia masak tu dia sambil baca selawat Fatih katanya. Setelah itu apa? Dia hantar saya barang makan tersebut. Masya-Allah. Bila saya makan, dapat saya merasakan keberkatan, lazat sedapnya selawat. Subhanallah. Hakadha para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni amalan selawat, jangan sampai kita tak amalkan selawat. Sampai Allah di dalam Al-Quran diperjelaskan, Allah dan malaikat pun berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tengok, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tengok para jemaah sekalian. Ni dua amalan yang penting. Ini foundation amalan. Al-Quran dengan selawat jangan lepas. Tak boleh lepas para jemaah sekalian. Tapi macam mana awak nak baca Al-Quran, itu terpulang pada awak lah. Ada sebahagian dari para alim ulama suka membaca Al-Quran dengan seperti dia mengaji, bertadarus. Ada sebahagian dari para alim ulama suka dia baca Al-Quran macam mana para jemaah sekalian dia baca Al-Quran? Dia baca Al-Quran suka dalam sembahyang. Jadi bila dia solat, tak kira solat tahajud ke, solat sunat apa, rawatib ke, ya, solat sunat apa sekalipun, ya silakan. Dalam solat fardu pun dia baca, subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, begitu dia para alim ulama kita sangat-sangat suka. Bahkan ada sebahagian besar dari para alim ulama kita sangat suka mengkhatamkan Al-Quran dalam solat. Masya-Allah ya. Menghatamkan Al-Quran dalam solat. Ya, subhanallah. Dan banyak juga para alim ulama kita apa? Solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq adalah waktu syuruk, ya. Dan juga solat sunat duha membaca Al-Quran. Ya, seperti para alim ulama, kalau tidak silap saya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau dalam solat duha membaca Al-Quran 10 juz. La ilaha illallah. Berarti apa? Dalam solat duha setiap 3 hari khatam Quran. Setiap 3 hari khatam Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala tiap-tiap malam solat tahajud, dalam solat tahajud khatam Quran. Imam Syafi'i rahimallahu taala. Nanti kita tengok Imam Nawawi macam mana. Sebab itu semalam bila saya bila kita baca kitab ni, saya kan tanya, cuba kita datangkan seorang cuba kita datangkan zaman sekarang seperti Imam Nawawi. Ada tak ada? Tak jumpa para jemaah sekalian. Tak jumpa. Buktinya para jemaah sekalian, usianya yang muda sudah hafal Quran. Belum menjangkau baligh sudah hafal Quran. Usianya yang muda, umur 20 tahun sudah menunaikan ibadah haji. Subhanallah, la ilaha illallah. Nanti kita tengok para jemaah sekalian ya. Baik, kita baca lagi. Dan Imam Nawawi bagaimana? Bersabar atas kehidupan yang kasar. Begitulah dia cara orang menuntut ilmu. Sabar. Memang susah. Menuntut ilmu bukan senang. Ya, bukan senang. Ilmu tu dia tak akan datang in the gold plate, silver plate. No, tak ada. Bukan senang para jemaah sekalian, bukan senang. Ya, orang menuntut ilmu tu apa? Dijelaskan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dijelaskan apa? Salah satu syarat untuk orang menuntut ilmu tu, dia mesti tulus zaman katanya. Apa arti tulus zaman? Waktu yang dia menuntut ilmu tu kena ambil waktu yang panjang, yang lama. Tak boleh waktu sekejap. Tak boleh waktu bagaimana? Tak boleh waktu dia curi-curi waktu, tak boleh. Dan tak bagus para jemaah sekalian. Dijelaskan dia di dalam kitab Ta'limul Muta'allim,
Ya, ilmu itu tidak akan jadi manfaat, dan orang yang menuntut ilmu itu tidak akan jadi manfaat kalau dia baca satu kitab dengan guru A. Belum habis dengan guru A, dia baca dengan guru B. Belum habis dengan guru B, dia baca dengan guru C. Tak boleh. Satu pelajaran kasih habis dengan ini guru, kasih habis. Jangan pindah-pindah guru. Dan ilmu itu tidak akan jadi manfaat, dan orang yang menuntut ilmu itu tidak akan jadi manfaat kalau dia mempunyai rasa ragu-ragu terhadap guru dia. Dia nampak ada ulama lain. Wah, tengok guru aku ni dia pakai songkok aja, dia tak pakai sarban. Ulama tu pakai sarban, dia lagi terror. Ini kalau ada anak murid seperti ini, dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, itu ilmu dengan anak murid sudah tidak manfaat. Sebab dia ada apa? Ada zon, ada apa? Di dalam hatinya tu ada sangka tak baik dengan guru. Tak boleh. Ini adab orang menuntut ilmu. Sebab itu semalam saya jelaskan apa? Ya, seorang menuntut ilmu tu dia perlu ada pen, dia perlu ada buku, dia perlu ada guru. Kalau zaman sekarang mungkin kita perlukan ruler, eraser, correction pen. Ini semua alat-alat belajar mesti ada lah. Orang kalau menuntut ilmu dengan tanpa alat belajar, dijelaskan oleh para alim ulama, adalah ibarat orang yang pergi perang tanpa membawa senjata. Bagaimana kalau orang pergi perang tanpa membawa senjata? Habislah para jemaah sekalian. Apa yang habis, Ustaz? Ya, dia tak akan menang perang tersebut. Macam mana dia nak menang? Dia tak ada weapon. Dia nak fight dengan apa? Tak boleh. Main dah silah. Ba'din ya tebal harap. La ma bayanjah, khalas. Ya, ma bayafuz. Tak boleh. Dia apa? Tak ada weapon, ikut perang. Lepas tu dia nak menang perang. No, tak boleh para jemaah sekalian. Ya, tak boleh. Hakaza, begitulah dia yang diperjelaskan. Dan juga apa? Dia bersabar dalam kehidupan. Memang susah cari ilmu. Bukan senang-senang. Ya, sabar dengan kehidupan yang kasar, kehidupan yang susah. Lepas tu apa? Sabar dalam makan dan minum. Yang tidak dapat disifatkan penanggungannya. Sabar makan dan minum tu apa? Ya, mungkin kalau dekat rumah kita boleh dapat makan apa yang kita nak. Tapi bila kita menuntut ilmu, macam mana para jemaah sekalian? Susah. Tengok kita dekat Singapura. Ya, tengok kita dekat Singapura. Pukul 2-3 pagi nak makan apa? Tinggal picit telefon saja para jemaah sekalian. Ya, tinggal picit telefon saja. Ya, tinggal picit telefon saja. Datang makanan tu depan pintu rumah kita. Kita pergi negara lain, boleh dapat macam tu? Tak boleh dapat para jemaah sekalian. Tak boleh dapat. Kita tak boleh menuntut ilmu nak dengan luxury. No. Wrong. Ya, tak boleh para jemaah sekalian. Kena susah-susah para jemaah sekalian. Ya, kena susah-susah. Saya cerita sikit lah para jemaah sekalian. Bukan saya nak bangga diri, tidak para jemaah sekalian. Jauh sekali untuk saya bangga diri. Na'udzubillah min dzalik. Dulu sewaktu saya belajar di pondok pesantren, saya belajar di pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Awak boleh cari dekat Facebook, ya, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong. Pengasuhnya, prinsipalnya, guru besarnya adalah siapa? Mudirnya adalah Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Sekarang ini beliau berjabat sebagai Ketua Majlis Ulama Indonesia se-Jawa Timur. Jawa Timur ni besar tau. Pulau Jawa Timur ni besar. Pulau Jawa Timur ni mungkin saya rasa lebih besar daripada Malaysia. So, berapa kali besar Singapura tak tahulah para jemaah sekalian, ya. Apa dulu para jemaah sekalian, ya. Dulu saya dinasihatkan oleh kiai untuk jangan mewah-mewah. Sebab kita dekat Singapura, currency kita besar kan. Duit kita dolar. Duit Indonesia rupiah, currency mereka kecil. Jadi bila dolar tukar rupiah, banyaklah dapat para jemaah sekalian. Ya. Jadi saya ada orang yang ditugaskan oleh kiai untuk pegang duit saya.
Sebab saya dulu masih terlalu muda, ya. Masih mungkin tak salah saya usia saya 15 ke 16 tahun para jemaah sekalian, ya. Gitulah, ya, 13 14 tahun. Jadi dia pegang duit saya ni. Jadi apa? Tiap bulan saya diberi duit sama seperti orang-orang sana yang orang tuanya selalu kirim duit kepada anaknya yang belajar dekat pondok. Bantal saya apa para jemaah sekalian? Ni saya kongsi bersamalah, ya. Bukannya saya nak tunjuk yang saya ni pandai, tidak para jemaah sekalian, ya. Tidak. Bantal saya apa para jemaah sekalian? Kain yang saya jahit isinya beras. Itu bantal saya. Jadi kalau saya lapar, saya ambil sedikit beras dan saya akan masak, cuci dengan air sungai, cuci dengan air perigi, ya. Kalau rasa nak makan, ada rasa sedap sikit nak makan, kita taruh garam sikit. Jadi rasalah masin sikit para jemaah sekalian. Air kita minum apa? Periuk yang kita masak nasi tu, nanti lepas tu kita dah keluarkan nasi tu, ya, kita buat apa para jemaah sekalian? Isi air. Lepas tu kita jerang. Air tu agak-agak hangat-hangat sikit kan, kita angkat. Itu kita minumlah air tu. Ya, nak rasa ada makan sedap sikit, ya, kita bila apa, belilah tahu dengan tempe. Jadi bila nasi tu dah masak, mula nak kering, masukkan tahu dengan tempe sekali. Itulah kita punya lauk para jemaah sekalian, ya. Itulah kita punya lauk dulu, ya. Dan banyak lagi lah kenangan-kenangan saya dekat pondok dululah, ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia guru saya Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah. Dua daripada guru saya, adik-beradik kepada Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ni sudah meninggal para jemaah, baru juga meninggal, ya, iaitu guru Quran saya almarhum Kiai Muhammad Hasan Abdul Bar, ya, pun dah meninggal. Dan juga guru hadis saya yang saya mengaji kitab hadis dengan beliau, iaitu Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam, ya, Kiai Muhammad Hasan Saiful Islam. Kalau dengan Kiai Mutawakkil, tiap-tiap pagi saya akan mengaji dengan beliau kitab tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli, ya. Dan banyak lagi lah para jemaah sekalian, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada lagi gambar-gambar saya belajar kat pondok, ya. Jadi tengok gambar saya kat pondok, kurus kecil je para jemaah sekalian. La ilaha illallah. Baik, kita teruskan. Murid-muridnya Imam Nawawi rahimallahu ta'ala diperjelaskan apa? Sekumpulan para ulama yang mendapat pelajarannya daripada Imam Nawawi rahimallahu ta'ala ini, di antaranya Al-Khatib Syadruddin Sulaiman Al-Ja'fari, Shahabuddin Al-Arbadi, Shahabuddin Al-Ju'wan, Alauddin Al-Atar. Dan yang telah meriwayatkan hadis daripadanya ialah Ibnu Abi Fatah Al-Mazi, Ibnu Al-Atar, dan banyak lagi yang lain-lain. Kerajinannya Imam Nawawi dijelaskan apa? Dia membaca pada setiap hari sebanyak 12 mata pelajaran, ya. Tiap-tiap hari membaca 12 mata pelajaran. Ada yang jelaskan 11. Mungkin yang nombor 12 tu adalah kitab azkar ini. Kepada guru-gurunya dan dengan syarahnya dan tashihnya sekaligus. Syarah tu apa para jemaah sekalian? Ya, tadi saya semalam saya dah jelaskan, ya. Syarah, ya, dia ada kitab, ya. Dia syarah tashih tu macam mana tau? Gini. Dia punya original lauk nasi, dia makan nasi, ya, syarahnya lauk, ya, lauknya. Tashihnya dia makan dengan apa? Mungkin dia makan dengan alas piring ke, daun pisang ke, begitulah dia para jemaah sekalian. Jadi bila dia baca satu kitab, satu bab, dia kasih habis semua dia lah. Dia kasih habis semua. Ya, para alim ulama dulu-dulu begitulah dia para jemaah sekalian. Ya, begitulah dia. Seperti muridnya Al-Imam
muridnya Imam Haddad, iaitu Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi radhiyallahu anhu warḍa'an. Ya, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi radhiyallahu anhu. Beliau ni kalau nak mengaji dengan Habib Abdullah Haddad, kalau nak jumpa dengan gurunya, beliau akan mempelajari bab yang telah beliau belajar dengan gurunya sebanyak 25 kali. Dia revise para jemaah sekalian. Dan bab yang akan beliau belajar dengan gurunya, dia akan baca sebanyak 25 kali. Baru lepas tu dia pergi belajar dengan gurunya. Tengok para jemaah sekalian. Ya, dan bila beliau belajar tu para jemaah sekalian, beliau pastikan bila beliau belajar tu dijelaskan apa? Salah satu adab yang menuntut ilmu ni para jemaah sekalian, bila kita baca muka surat apa? Bila kita baca page 1, jangan tengok page 2. Jangan jeleng-jeleng page 2. No. You baca page 1, you tengok page 1. Bila guru terangkan, tengok muka guru. Apa guru cakap, tulis kalau boleh. Mana intipati perkara-perkara yang penting yang menurut kita, tulis para jemaah sekalian. Jangan sampai tak tulis. Jangan sampai tak tulis. Kalau ada anak murid yang bila guru cakap dia tak pay attention pada guru, ataupun guru baca page 1 dia buka page 2, itu anak murid dengan itu ilmu sudah tak manfaat. Tak ada berkat yang sudah tu. Itu perkara begini ada dijelaskan di dalam kitab-kitab adab tu, ada para jemaah sekalian dijelaskan. Ada di dalam kitab-kitab adab tu, ada diperjelaskan. Hakadha. Ya. Tapi ramai zaman sekarang ni, ya, saya ingat dulu waktu saya kat pondok dulu para jemaah sekalian, tiap-tiap lepas subuh, tiap-tiap hari kita mengaji kitab tafsir dengan kiai. Ya, nanti kita akan duduk tunggu kiai dekat masjid, ya, tapi sebelum kita duduk tu kita dah pastikan dah tempat duduk kiai. Ya, meja yang kiai akan pakai. Ya, untuk kiai letakkan kitab kiai, air minuman kiai. Ya, kiai nak sandar dengan apa? Bantal yang perlu untuk kiai gunakan, kita dah taruh semua dah. Kita siapkan, kita rapikan tempat kiai. Kita tunggu kiai datang. Begitu kiai sampai di pondok, kita pun apa? Duduk tunduk. Tak berani kita nak angkat kepala tu, tak berani. Nak angkat kepala, nak tengok kanan, tengok kiri, tak berani, tunduk. Diam, tunduk. Sampai kiai jalan. Saya sering dulu para jemaah sekalian, selipernya guru saya tu, ya, selipernya Kiai Mutawakkil ala Allah tu, Kiai Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah tu, ya, mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, kurniakan beliau kesihatan. Seliper beliau tu nanti bila beliau sampai dekat masjid, sampai dekat pondok, beliau nanti buka seliper, beliau masuk ke masjid. Nanti saya ambil tu seliper, ya, saya ambil tu seliper, saya pusingkan seliper tu para jemaah sekalian. Jadi apa tujuan saya? Bila pusingkan seliper tu, jadi bila nanti kiai nak turun daripada masjid, kiai dah tak payah pusingkan seliper, kiai masukkan kaki je. Dan sering para jemaah sekalian, bila saya ambil tu seliper, sebelum saya pusingkan seliper tu, saya buat apa? Saya cium tu seliper para jemaah sekalian. Dengan harapan, dengan niat saya sendiri, jelaskan apa? Mudah-mudahan aku dapat berkat guru. Tu. Ini dia para jemaah sekalian, ya. Ini dia. Ini perlu jaga dengan teliti ni para jemaah sekalian. Perlu jaga dengan teliti ni para jemaah sekalian. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hakadha. Ya. Dan juga Imam Nawawi rahimallahu taala, ya, membaca apa lagi? 2 pelajaran daripada kitab Al-Wasit. Kitab Al-Wasit. Al-Wasit ini adalah kitab karangan Imam Ghazali rahimallahu taala. Saya ada kitabnya, saya rasa. Ya betul, Al-Wasit, naam, ada. Berapa jilid dia? 7 jilid dia para jemaah sekalian. Naam. Kitab Al-Wasit saya ada kitabnya ni. Dan satu pelajaran di dalam kitab Al-Muhadzab. Kitab Al-Muhadzab para jemaah sekalian, ya, karangan Imam Asy-Syairazi radhiyallahu an. Dan juga kalau tidak silap saya, kitab Muhadzab ni Imam Nawawi pernah mensyarahkan, dia pernah menjelaskan lagi tentang tentang isi kandung kitab Al-Muhadzab. Tapi kalau tidak silap saya, tak sampai semua Imam Nawawi dapat jelaskan, sebab setelah itu beliau dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya. Dan satu pelajaran di dalam kitab Al-Jami'u Bainas Sahihain, ya,
perhimpunan di antara ataupun keterangan di antara dua kitab yang paling sahih, iaitu kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim. Sebab apa? Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ada kalanya tak sama. Seperti istighfar diperjelaskan, kalau tidak silap saya, Imam Bukhari memperjelaskan Nabi SAW beristighfar tiap-tiap hari sebanyak 100 kali. Sedangkan sedangkan Imam Muslim meriwayatkan hadis Nabi SAW beristighfar sebanyak 70 kali tiap-tiap hari. Jadi dia bertentangan hadis ini. Tapi maksud bertentangan tu bukannya Imam Bukhari betul, Imam Muslim salah, ataupun Imam Muslim betul, Imam Bukhari salah. Tak ada. Ini perbandingan antara dua imam yang unggul, dua imam ahli hadis yang unggul. Ni dia. Itu pun sama juga para jemaah sekalian. Tak sampai to that level, jangan try lah baca. Kalau pun nak baca, cari seorang guru. Sebab apa? Takut kita baca fahaman salah, susah. Ya, gitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Dan juga satu pelajaran di dalam kitab Sahih Muslim dan satu pelajaran di dalam kitab Al-Luma'. Masya-Allah, karangan Ibnu Jinni. Naam, betul. Satu pelajaran di dalam kitab Islahul Mantiq, karya susunan Imam Ibnu Sikit radhiyallahu an. Naam, ya, ilmu mantiq. Naam. Ilmu mantiq ini adalah ilmu apa? Arti mantiq, nutuk itu adalah ilmu cakap. Macam mana cara kita cakap. Ya. Itu bukan senang ni ilmu para jemaah sekalian. Ada lagi satu ilmu falsafah bahasa Arab yang disebut dengan ilmu balaghah. Lagi susah tu para jemaah sekalian. Ya, ilmu balaghah. La ilaha illallah. Ni mau baca ilmu mantik, mau belajar ilmu mantik, mau belajar ilmu balaghah, ilmu nahwu bahasa Arab tu kasih pas dulu. Sebab kalau ilmu nahwu bahasa Arab dah pas, baru boleh belajar ilmu mantik dengan ilmu balaghah. Itu ilmu bahasa Arab tak pas, jangan baca ilmu mantik, jangan baca ilmu balaghah. Apa pasal? Tak akan faham. Dan diperjelaskan juga, ya, satu pelajaran di dalam mata pelajaran At-Tasrif, satu pelajaran dalam mata pelajaran Usul Fiqh, satu pelajaran dalam mata pelajaran Asma'ur Rijal, dan satu pelajaran dalam mata pelajaran Usuluddin. Kemudian dia mencatat semua catatan guru dalam mensyarahkan sesuatu kemusykilan atau menerangkan ibarah, ya, ibarah tu atau itu menerangkan menerangkan bab tersebut, penjelasan tersebut, ya, penjelasan tersebut, atau menetapkan penggunaan bahasa. Dia macam mana tahu para jemaah sekalian? Kadang-kala kitab di dalam bahasa Arab ini, ya, bila kita baca, dia bukan hanya kita harus mempunyai kepakaran dalam bahasa Arab, tetapi kita harus mempunyai kepakaran dalam uslub bahasa Arab. Uslub ni gaya bahasa, iaitu ilmu mantik dengan ilmu balaghah. Ini kena dicantumkan semua para jemaah sekalian. Baru lepas tu bila kita terangkan, baru cantik penjelasan tersebut, dan bila cantik penjelasan tersebut, barulah mudah difahami oleh orang awam. Tu dia. Sebab itu apa? Catatan, maksud dicatat tu notes. Dalam bahasa orang putih kita bilang notes para jemaah sekalian. Ya. Berarti kalau kita mengaji mesti ada notes. Tulis para jemaah sekalian, tulis. Jangan tak tulis. Saya dulu belajar dulu, kita tulis. Sampai sekarang notes tu masih ada. Kerana apa? Bila kita dah faham, kita tulis notes. Jadi bila kita nak baca satu kitab, kadang-kadang kita dah tak perlu buka kitab. Kita ambil kita punya notes saja. Kita punya notes buka semua. Okey, keterangan ni begini, keterangan ni begini. Tu dia. Sebab itu dijelaskan, orang yang menuntut ilmu dia mesti ada alat tulis. Dia kalau tak ada alat tulis tak boleh. Berkata guru kami almarhum ya, almarhum Al-Habib Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, dah meninggal. Mudah-mudahan Allah
naikkan darjat Habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di dalam syurga Jannatul Firdaus. Allahu akbar. Ini Habib Ali Mashhur bin Hafidh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Abang kepada Habib Umar bin Hafidh. La ilaha illallah. Tak jumpa guru macam dia, tak jumpa para jemaah sekalian. La ilaha illallah, la ilaha. Beliau dulu pernah, ya, bila kita belajar kitab fikih Imam Nawawi, iaitu kitab Minhaj Imam Nawawi, beliau menanyakan soalan-soalan fikih kepada kita. Tapi soalan-soalan fikih itu soalan-soalan yang senang. Seharusnya kita sudah boleh tahu, tapi kita tak boleh jawab. Jadi Habib Mashhur marah, kata Habib Mashhur, apa ini? Awak semua belajar kitab Imam Nawawi, kitab Minhaj, ini kitab besar. Saya tanya satu hukum yang senang daripada kitab fikir yang kecil, awak tak boleh jawab. Apa, tak ada orang buat catatan? Tak ada tulis talkhis, bilang tak ada tulis. Sampai dia bilang apa? Cuba kau pergi pasar, kata. Kau pergi pasar dekat Kota Tarim tu, orang yang jual baju, jual kain, jual ayam, jual daging, jual kacang, jual kopi, jual rempah ratus, jual bawang, jual kentang, jual tomato. Itu dia ada buku tulis tau, dia bilang. Dia tulis apa? Hari ni modal keluar berapa banyak, hasil jualan berapa banyak, ada rugi ke tak ada, itu dia tulis. Ini orang berniaga tulis. Korang ni kata, berniaga apa kata? Ada aku suruh korang pergi pasar berniaga tomato, berniaga bawang, berniaga kentang, ada tak ada? Tak ada pun. Belajar. Kenapa tak tulis? Tengok. Subhanallah para jemaah sekalian, ya, begitu para alim ulama dia begitulah para jemaah sekalian, ya. Saya pernah dulu para jemaah sekalian, tiap-tiap hari Jumaat pagi di Kota Tarim, ya, selepas daripada solat subuh, dah habis wirid semua, kita semua akan pergi ziarah makam-makam aulia, makam orang-orang wali yang disebut dengan Zambal, nama tempat dia, ya, Zainun Ba Lam, Zanbal. Ya, di dalam kawasan tanah perkuburan Zambal itu banyak sekali terkubur para wali-wali Allah. Di antaranya adalah Imam As-Sagaf, Imam Al-Idrus, Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratib Al-Haddad, makamnya dekat situ, dan banyak lagi aulia-aulia Allah. Jadi setiap kali bila yang memimpin ziarah tersebut adalah Habib Ali Mashhur bin Hafidh, ya, beliau selalu ada buku dekat dalam kocik dia. Lalu keluarkan buku tu, kertas tu dah kuning, dah colour coklat, dah penuh dengan tulisan tangan. Saya dulu sempat para jemaah sekalian, dia khidmat dengan Habib Ali Mashhur bin Hafidh, angkat selipar dia, pimpin beliau, jaga beliau, ya. Jadi kalau pergi ziarah tu para jemaah sekalian, selalu nanti saya tengok dia punya kitab tu. Setiap makam tu, ya, Habib Mashhur tulis ini makam nama siapa, apa-apa, doa dia macam mana, dia tulis. Jadi bila dia pergi makam ni, dia buka page dia baca. Ni semua ada tulis. Jadi saya pernah tanya dengan Habib Mashhur, saya pernah tanya, saya bilang, Habib, minta maaf Habib, saya tanya, ada apa? Itu buku yang Habib tulis tu, Habib pimpin ziarah dekat makam-makam Zambal ni. Dari bila Habib tulis? Oh, ini buku aku tulis sebelum kau beranak, katanya. Sudah lama ini tulisan tangan. Jadi siapa yang meninggal dekat Tarim ni, ya, ada makam-makam yang lama dan makam-makam yang baru, semua ada dekat dalam buku tulisan aku. Meninggal tahun bila, beranak tu, semua ada dekat dalam buku tu. Kecil buku dia macam buku notebook tu, ya. Dia taruh dekat kocik dia. Dia taruh dekat kocik dia. Masya Allah dia lah. Terus saya pernah, Habib, saya nak minta berkat. Apa? Mungkin saya tak dapatlah nak kopi Habib punya buku. Boleh tak saya nak ambil berkat? Saya nak pegang, saya nak cium kejap je, Habib. Nah, ambil dulu. Saya pun pegang, saya cium. Lepas tu apa dia minta balik? Minta. Dia tu masuk kocik dia. Itu buku tu para jemaah sekalian, saya tengok sendiri Habib Ali Mashhur tulis dekat mana. Dia simpan dekat mana para jemaah sekalian? Ya, dia simpan dekat dalam peti. Dekat dalam rumah dia tu ada peti. Kita peti simpan duit, simpan emas. Dekat dalam peti tu macam-macam kitab ada tu. Dia simpan, dia lock dengan kunci pusing. Lepas tu ada kunci lagi, masuk kocik.
Mana dia pergi tu kunci ada dekat tu. Tu tengok. Ini orang jaga kitab para jemaah. Dia jaga notes, dia jaga. Dia bilang ini notes benda penting dia bilang. Ya. Sebab itu saya pernah kongsi dengan para jemaah sekalian, saya suka kitab. Sebahagian daripada kitab adalah notes. Saya tulis itu notes. Saya jaga itu notes. Sampai ada sebahagian daripada anak-anak murid saya datang, dia bilang, Ustaz, ada hajat Ustaz, boleh tengok Ustaz punya kitab dulu, Ustaz belajar dekat pondok. Saya ambil, saya kasihkan. Bila tengok, Ustaz, saya ada hajat, boleh minta tak? Tak boleh, minta sini, saya bilang dia. Tak boleh, saya tak kasih. Awak nak pergi belajar sendiri, pergi tulis note sendiri. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hakadha, ya. Dan semua waktu tidak ada yang tersia-sia atau terbuang, melainkan apa? Melainkan digunakan untuk ilmu pengetahuan, sehingga dalam perjalanan ulang aliknya ke madrasah dihabiskan dengan mengulang kaji hafalannya atau pelajarannya. Tengok, ini orang menuntut ilmu. Ya, ulang alik dari rumah ke madrasah, dari rumah ke tempat mengajar, dari rumah ke tempat sekolah. Dia tak ada waste time para jemaah sekalian. Ya. Saya kongsi cerita dengan awak, ya. Dulu saya rasa ni sudah lebih daripada 10 tahun dulu para jemaah sekalian, ya. Tuan guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh pernah datang ke Singapura, ya. Pada waktu itu abangnya pun ada, Habib Attas bin Hafidh, ya. Setelah itu Habib Kazim As-Segaf pun ada. Setelah itu anak saudaranya Habib Umar, Habib Abdul Rahman Masyhur bin Hafidh pun ada. Jadi pernah kita pergi ziarah ke makam Pusaraman, ke makam Pusara Abadi, ya. Dah habis ziarah, lepas tu kita ziarah makam ayah Habib Hasan Masjid Ba'alawi, iaitu Habib Muhammad bin Salim bin Ahmad bin Hasan Al-Attas, ya, pendiri Masjid Ba'alawi. Dah selesai kita ziarah, Habib pun tanya, kam minal waqt, kata Habib, ya. Berapa lama lagi nak masuk waktu? Saya bilang, Habib, kita belum solat asar. Jadi maghrib lagi ada lagi 1 jam. Habib, yallah. Kif hadha ta'khir solat, kata. Dia bilang, jom. Macam mana ni lambat-lambat solat ni? Ada masjid tak? Saya bilang, ada Habib, ini masjid Pusara Aman. Dia bilang, yallah. Kita masuk masjid. Masuk masjid, Habib pun buka sarban, buka jubahnya, dia ambil wuduk, dia dah bersihkan diri dia ambil wuduk, kita pun solat. Ya. Dah habis solat para jemaah sekalian, tahu-tahu masuklah, lepas tu kita pun duduk baca wirid, baca apa, masuklah waktu maghrib. Bila masuk waktu maghrib, ya, kita dah hidupkan kipas, dah hidupkan lampu, ya, dah hidupkan kipas, dah hidupkan lampu, tahu-tahu saya dengar ada suara orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini azan cara orang Tarim. Saya pun masuk balik masjid, tengok, alamak, Habib Umar yang azan. Allahu Akbar. Habib Umar yang azan. Subhanallah, la ilaha illallah. Dah habis azan, Habib Umar kamat, jadi abangnya Habib Umar jadi imam. Ya, saya bilang, Habib, minta maaf Habib. Saya bilang, biasa dekat Singapura ni ada imamnya, ada bilalnya, mungkin hari ni mereka tak dapat datang. Kata Habib, tak apa, ini tanggungjawab kita. Ini masjid, rumah Allah, kita orang Islam yang perlu jaga rumahnya. Jadi bila dah habis solat maghrib, Habib pun tanya saya, apa saya punya program? Oh, Habib ada ceramah syarahan di Masjid Al-Mu'minin lepas Isyak. Ni lepas maghrib ni diorang masih baca Maulud Habib. Jauh tak daripada Pusaraman pergi Masjid Al-Mu'minin ni? Saya rasa lebih baik kita berangkat sekarang Habib, takut jam di perjalanan semua. Okey, baik. Terus Habib tanya, antara maghrib dengan Isyak berapa minit dekat sini? Negeri sini ada dalam 50 minit, 55 minit. Okey, jom bismillah berangkat, kata Habib. Bila masuk kereta tu para jemaah sekalian, Habib tidak pernah mensia-siakan waktunya. Masuk kereta, bila drive kereta tu para jemaah sekalian, saya lupalah driver tu siapa, ya, on the way pergi Masjid Al-Mu'minin tu, Habib pun tahu-tahu apa, dia panggil Habib Kazim. Saya dengan Habib Kazim duduk kat belakang. Habib Abdul Rahman Masyhur dengan Habib Umar duduk dekat tengah. Habib Attas, abangnya Habib Umar, duduk dekat sebelah driver. Habib Umar pun panggil, Hasan, labbaik Habib. Ya Allah, iqra tabarak. Baca tabarak.
Saya pun baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Habis baca tabarak, Habib pun pusing dekat Habib Kazim. Tim kata Habib, sambung. Habib Kazim sambung. Habis Habib Kazim sambung, lepas tu dia bilang dengan anak saudara dia bilang Abdul Rahman. Habib Abdul Rahman sambung. Dah habis sambung, Habib Umar pula sambung. Dah habis Habib Umar sambung, Habib Attas sambung. Begitu habis Habib Attas sambung, kita pun sampai masjid. Kata Habib, "Syuf, intabih 'alal waqt," katanya. Ingat, hati-hati dengan waktu. Jangan sia-siakan waktu. Tengok, maka betul seperti Imam Nawawi rahimahullah taala, keluar dari rumah pergi madrasah, dari rumah pergi majlis, dari rumah pergi kelas, dari rumah mengajar. Dia dalam perjalanan tu dia tidak mensia-siakan waktu dia. Kata begitu dia seorang penuntut ilmu dan seorang yang menyebarkan ilmu, dia tak boleh sia-siakan waktu dia. Masya-Allah ya. Sebab itu saya jelaskan, not easy, bukan senang. Ya, bukan senang para jemaah sekalian. Dan di samping itu, beliau juga sangat kuat bermujahadah pada hawa nafsu. Bermujahadah tu apa? Dia lawan hawa nafsu dia. Dia lawan hawa nafsunya dan bersifat warak yang penuh pada segala gerak-geriknya kerana hendak mensucikan diri daripada dosa dan mengosongkannya daripada segala macam keinginan. Ya, nafsu. Manusia mempunyai macam-macam nafsu para jemaah sekalian. Ada nafsu malas, ada nafsu syahwat, ada nafsu nafsu nak makan aja, nak minum aja, nak tidur aja. Nafsu yang jahat, nafsu yang amarah, nafsu yang marah aja para jemaah sekalian. Ini semua Imam Nawawi mujahadah, dia lawan nafsu dia semua. Hakadha, seperti diperjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana para jemaah sekalian melawan hawa nafsunya. Beliau memperjelaskan apa? Aku kalau dalam keadaan lapar, aku tak khusyuk solat. Tapi kalau aku aku dalam keadaan kenyang, aku tak boleh khusyuk solat. Tapi kalau lapar, aku boleh khusyuk solat. Subhanallah, la ilaha illallah. Ini martabat macam mana ni para jemaah sekalian? Tak sampai kita para jemaah sekalian. Kita pula bagaimana? Lapar, bukan khusyuk, tak boleh solat. Dah kenyang, lagi tak boleh solat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lagi tak boleh solat. Allahu Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Buktinya para jemaah sekalian, tengok bulan puasa. Buka puasa kita makan sekedar-kedar hati, lepas tu boleh sembahyang. Aduh, beratlah, perut sakitlah, senaklah itu. Tengok para jemaah sekalian. Tu dia. Kita kena, seorang penuntut ilmu, dia kena lawan ini semua. Tak boleh. Hakadha. Ya. Alhasilnya, semua cita-citanya telah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mentakdirkan semuanya, yang telah mentakdirkan semua keinginannya dapat tercapai sehingga yang mustahil menjadi kenyataan. Ya, betul para jemaah. Jadi tak mustahil apa dia? Seperti tadi saya jelaskan, Imam Syafi'i rahimallahu taala tiap-tiap malam tahajud khatam Al-Quran. Memang kalau kita fikir dengan akal kita, 30 juz satu kali baca khatam. Macam mana tu? Tapi apa? Kalau Allah berkehendak, masya-Allah jadi. Seperti pengarang ratib Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, antara azan dengan qamat tu, Habib Abdullah Haddad boleh khatamkan surah Yasin. Boleh khatamkan surah Yasin. Ada orang tak percaya, nak dengar bacaan Habib Abdullah Haddad. Boleh kata Habib Abdullah sini. Tengok para jemaah sekalian. Hakata. Ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Allah kalau sudah berkehendak, benda yang mustahil boleh jadi. Tak ada satu pun yang jelaskan cannot para jemaah sekalian. Ya. Meskipun keahliannya dalam bidang ilmu pengetahuan agama sangat tercolok, sangat hebat, namun ia masih mendapat 3 perkara yang sungguh membantunya dalam usahanya. Tengok apa dia? Apa dia 3 perkara tu? Pertama, Imam Nawawi mendapatkan apa? Ketenangan hati dan keluasan waktu. Dia telah dikurniakan Allah peluang yang banyak sehingga tiada sesuatu pun yang datang untuk mengganggunya. Tengok. Dia dapat ketenangan waktu. Ketenangan waktu ni macam mana para jemaah sekalian? Ya, apa saja dia buat, semuanya selesai. Semuanya cantik. Kenapa Imam Nawawi boleh dapat demikian? Sebab ada hadis dari Nabi SAW. Nabi jelaskan apa?
Allah kalau sudah sayang pada hambanya, Allah akan letakkan qabul. Qabul ni penerimaan terhadap hambanya. Bila Allah meletakkan penerimaan kepada hambanya, maka Allah pun apa? Allah pun menyeru kepada semua malaikat bahawasanya Allah mencintai fulan ini, maka cintalah kamu. Maka malaikat Jibril pun jelaskan kepada malaikat, sesungguhnya Allah mencintai fulan ini, maka cintalah kamu kepada fulan ini. Lepas tu apa? Diseru kepada seluruh alam ini bahawasanya Allah mencintai fulan ini, maka alam ini pun cintalah kepada fulan ini. Berarti apa? Kalau Allah sudah meletakkan qabul penerimaannya, apa yang dia lakukan semuanya di bawah naungan, pertolongan, keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang susah jadi mudah, perkara yang tak boleh jadi boleh, perkara yang mustahil jadi senang. Tapi mau dapat qabul dari Allah Ta'ala bukan perkara senang. Bukan setakat saya pun tahu bahasa Arab ni Ustaz, ana ente tu boleh dapat qabul. No. Saya pun tahu juga Ustaz. Tahu. Tak maaf Pak Jemaah sekalian. Tahu kat pasar jual banyak. Tahu, tempe banyak jual. Minta maaf lah para jemaah sekalian. Ni dia. Ya, minta maaf lah. Ni kita kena ambil iktibar daripada cerita Imam Nawawi. Ni kita belum masuk lagi bab tau para jemaah sekalian. Minta maaf lah ya. Belum masuk lagi bab. Nanti ada apa biografi Imam Nawawi ni. Hebatnya beliau ni sebagai seorang ulama besar, beliau jumpa kalau ada ketua-ketua negara, raja ke, presiden ke, menteri ke, ya, mufti ke, qadi ke, yang tak betul dia pergi jumpa, dia pergi nasihat. Kalau tak dapat jumpa, dia akan tulis surat, hantar surat dan nasihatkan orang tersebut. Ini ulama betul para jemaah sekalian. Kata ya. Kedua, kesediaan banyak kitab-kitab yang dapat membantunya untuk merujuk atau meneliti bicara para ulama. Inilah yang mendorongnya untuk banyak bermutalaah. Mutalaah itu apa? Revise. Ya, belajar sampai semua waktu-waktunya dihabiskan untuk peluang ini, dan kitab-kitab yang diperlukan ada di negerinya pada masa itu. Diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Waktunya berkat, hidupnya berkat, keadaan dia berkat, dia punya situation, condition dia berkat. Begini kita mahu para jemaah sekalian. Begini kita mahu. Memanglah susah nak buat macam ini, memang susah. Tapi kalau boleh buat, kalau dapat, Masya Allah. Dia perlu mujahadah. Mujahadah tu apa para jemaah sekalian? Mujahadah ini itu dia perlu berjihad. Maksud jihad ni apa? Bukan hanya jihad tu maksud jihad pergi perang. Itu ya memang sebahagian daripada makna jihad. Tapi maksud mujahadah, maksud jihad ni apa? Dia kena apa? Apa kita nak cakap ni para jemaah sekalian ya? Ialah dia kena apa? Dia kena manfaatkan betul-betul. Dia jangan sampai tak manfaatkan. Jangan sampai tak manfaatkan para jemaah sekalian. Ya, tu dia. Yang ketiga pula apa? Niat yang baik dipupuk oleh sifat warak, zuhud dan amalan-amalan yang soleh yang terpancar cahayanya dari hasil-hasil karya ataupun karangan yang terbesar dalam masa usianya yang pendek, yang tidak sampai menjangkau 45 tahun, tetapi hasilnya penuh dengan kebaikan dan keberkatan. Tengok apa ya, selalu kita dengar kan ulama yang tua-tua yang tapi ni Imam Nawawi seorang ulama muda, usia belum sampai 45 tahun sudah banyak karangan-karangan kitabnya. Itu pun ada juga para jemaah sekalian ya. Kalau tidak silap saya, apa yang saya tahulah ya, kalau tidak silap saya ada juga ya tulisan-tulisan Imam Nawawi ya yang sampai sekarang yang tak dapat dicetak. Yang tak dapat dicetak ada ya, susunan Imam Nawawi rahimallahu taala yang tak dapat dicetak. Kenapa tak dapat dicetak? Ialah macam mana nak cetak para jemaah sekalian ya, kitab manuskrip, kitab tulis tangan. Mungkin tulisan-tulisannya telah hilang ya, jadi
tak dapat dicetak para jemaah sekalian. Begitulah dia. Hakadha, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik para jemaah sekalian, masya-Allah sedap kita baca ya. Baru alhamdulillah kita dapat baca 3 bab. Guru-gurunya, murid-muridnya dan kerajinannya. Ya. Nanti insya-Allah kita sambung lagi insya-Allah kedengarannya. Bila kita nak sambung lagi, nantilah kita tengok ni para jemaah sekalian ya. Saya rasa besok pun bolehlah kita sambung lagi sikit, tapi besok mungkin besok tak apa, nanti apa-apa nanti saya akan update di Facebook para jemaah sekalian ya. Bila kita sambung lagi nanti insya-Allah ya. Kita ada lagi bab biografinya Imam Nawawi ni, ada lagi beberapa bab para jemaah sekalian ya. Kedengarannya, pendiriannya dan juga apa? Bab yang terakhir karangan-karangannya dan juga wafatnya Imam Nawawi rahimallahu taala, barulah nanti kita masuk pada bab permulaan insya-Allah ya. Baik para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, masya-Allah, alhamdulillah ya, sedap baca kitab macam gini. Subhanallah, mudah-mudahan Allah berkatkan ilmu kita ya. Apa yang kita belajar ni semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah taala ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah ya. Masih ada lagi jemaah-jemaah yang tanya, ustaz, mana kita nak dapat kitab Al-Azkar? Baik, saya ulang sekali lagi ya. Kitab Al-Azkar ni yang ada tangan saya ni berbentuk kitab terjemahan para jemaah sekalian ya. Awak boleh dapatkan kitab ini di kedai-kedai yang jual kitab. Kalau dekat daerah rumah saya, Jucat Kompleks ni, awak bolehlah cuba tanya dekat kedai Haji Hashim, tanya dekat kedai toko warisan, tanya dekat kedai Syekh Umar Al-Khatib ya, yang ada di Jucat Kompleks ni ya. Dan saya menggunakan kitab Al-Azkar ini terjemahan daripada almarhum Habib Ahmad bin Isa bin Smith ya, daripada cetakan PN para jemaah sekalian, Pustaka Nasional ya. Pustaka Nasional. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah ya. Dan ada juga para jemaah saya ucapkan terima kasih ya kepada para jemaah yang ada tanya pada saya, ustaz, kita nak kasih ustaz sedikit bantuan ya. Dia nak derma ya. Terima kasih kepada jemaah yang telah penau pada saya, terima kasih banyak-banyak ya. Jadi saya tak minta para jemaah saya tidak ya, tapi kalau awak nak membantu, terima kasih banyak-banyak, dan saya doakan mudah-mudahan rezeki awak diberkahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehlah awak penau ke nombor handphone saya ya, 84447405 ya, 84447405 ya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah. Maka dengan itu saya cukupkanlah pengajian kita pada hari ini ya. Saya cukupkan pengajian kita pada hari ini, dan insya-Allah nanti kita akan sambung. Bila kita akan sambung lagi kitab ni, seperti mana saya jelaskan, tiap-tiap hari Isnin insya-Allah kita akan baca kitab ni. Hari ini kenapa pula saya baca kitab ni para jemaah sekalian? Hari ini sebab saya baca kitab ni tiap-tiap hari Selasa saya ada kuliah maghrib ya, anjuran Masjid Abdul Razak, kuliah hadis. Kitab Imam Nawawi juga, nama kitab dia Riyadhus Salihin. Dan kuliah tersebut, kerana kita dalam keadaan COVID situation, jadi kuliah tersebut akan saya adakan secara online. Cuma pihak masjid dah beritahu kepada saya akan mula kuliah itu kembali pada 1 Jun ya, 1 hari bulan Jun, hari Selasa nanti insya-Allah ya para jemaah sekalian. Jadi sebab itu hari ini saya belum mula lagi kuliah tersebut, dan waktu pun free, sebab itu saya isikan waktu ini dengan kita membaca kitab Imam Nawawi rahimallahu taala. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca doa penutup insya-Allah. Al-Fatihah. Anallahu ya'fu 'anna wa an walidina wa an auladina wa an masyayikhina wa an muallimina wa an ahli al-huquqi 'alaina wa an jami'il muslimin wa anna Allah yarzuqna al-futuh wal bunuh war
الرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات فتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ومن يعتادون الرواها والقراءة في هذا المكان الشريف وتوفاهم الموت وأن الله الكريم يغفر لنا ولهم ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا وعلى من نوى أصلفنا الصالح وعلى من نوى شيخنا ومربينا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول بالمصطفى الرسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.